Okay, today we are going this week is the 5th week. So today we are going to cover topic 3. If you realize there are, I think, under topic 3 ni there are 4 different topics. If I'm not mistaken, dia ada topik 3A, 3B, 3C, 3D ke 3E kalau saya tak silap. Sekejap, saya check sekejap. Ada 4 topik, bukan 3. A, B, C, D, E. So today we are going to cover topic 3A. So you have another 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have another 7 topics nak settle. Tak apalah, kita lihatlah mana yang kita boleh cover dan kita boleh cover cepat sikit. Okay. So today we are going to cover topic 3, in which topic 3A. Topic 3A is on chapter 9. Okay, it is on reference groups, communities, opinion leaders, and word of mouth. Word of mouth. Macam kita katalah, all of your experience kita derive daripada berada di dalam different groups, and your groups can be your family, your friends, ataupun kawan-kawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kawan-kawan USIM, kawan-kawan sewa satu rumah, kawan-kawan satu tutorial, kan. So your reference groups some people will have multiple reference groups. Kadang ada orang seorang je, kalau ada satu grup je. For example, kalau kita lihat kan kadang ada student yang suka identify themselves with one group. Macam contohnya student ni student yang suka baca buku ke, ada geng dengan orang baca buku ke. Kalau you pergi zaman saya dekat US dulu, grup-grup dia pelik-pelik juga. Contohnya ada grup yang hippies. Hippies ni grup kadang-kadang kita nak pergi pun takut juga sebab orang tak mandi. Lepas tu kadang-kadang ada orang yang goth kan. Ada yang goth, semua hitam. Tapi alhamdulillah dekat sini tak ada, saya tengok semua smart, semua okey. Cuma mungkin some of you, your reference groups might be based on you punya negeri asal you. Saya tengok geng-geng Kelantan, geng-geng Utara, geng-geng Johor, geng-geng Sabah, kan, Sarawak. That might be the source of your reference groups nowadays. So last week kita berada di attitude ke experience, learning, bukan learning. Last week we cover here, kan. So this week we are going to cover this part under socio-cultural reference group. So so what are we going to cover in this topic? So we are going to understand the credibility and influence of reference group. Kadang-kadang kita terikut sebab kita rasa dia tu credible, kan. Contohnya saya lihat ada orang yang religiously, maknanya dia follow, contohnya dia akan follow Abid Liu, apa Abid Liu buat, dia akan follow, contohnya in dalam dia membuat keputusan tentang kesihatan dia, dia check FB Dr. Zubaidi. Contohnya in some postgraduate students, dia akan identify dengan Dr. Nurul kan, doktor apa yang lelaki tu daripada UPSI tu. So dia akan terikut-ikut cara dia buat research, cara dia buat medical opinion dia kata kalau macam ni sakit ni . So kita ada banyak reference group. Lepas tu to understand the persuasive power of spokesperson, endorser, celebrities, salesperson, vendors and media. Dekat Malaysia pun kita ada banyak. You lihat celebrities being appointed as spokesperson for a product, ramai. Dan lately for the past 10 years kita pun lihat ramai celebrity kena saman, kan. Dia represent this product tapi dia cakap buruk tentang this product pun ada juga. Okay, then we are going to understand the dynamic of opinion leadership and word of mouth. Ni kita dengar cakap orang. Dalam keadaan sekarang ni kita panggil membawang. Orang ni cakap kadang-kadang word of mouth ni play a major role. Okay, for example macam yesterday viral tentang isu Muslim Pro, kan.
Okay, Muslim Pro. Yang kata dia being hacked by apa nama US kan. Dia nak check orang Muslim ada kat mana benda semua. Hari ni Muslim Pro apa nama keluar kenyataan. Dia kata your data is secure. Dia kata semua benda tu tipu. Hari ni ada keluar. And the best part is that you get, because world of without boundary kan, dengan internet apa benda semua, Muslim Pro ni asal daripada Singapura. Asal daripada Singapura. Dan if I'm not mistaken, kalau saya tak silap, Affin punya investment arm ada invest minority, dia jadi minority shareholder dalam Muslim Pro. Kalau saya tak silap. Sebab semalam saya tengok ada orang ada data-data yang orang bagi kan, dia kata dia ada minority punya share dalam Muslim Pro. Padahal company Singapore kan. Lepas tu dia kata world without boundary. Company Singapore, programmer kalau tak silap saya Perancis, kahwin dengan perempuan Muslim. Lepas tu ada company Malaysia, bank Malaysia invest kat dalam tu sikit lah. Dan data tu katanya kan link to US. Dia nak monitor pergerakan orang-orang Islam. Nampak tak? Word of mouth ni bahaya. Lebih-lebih lagi dalam COVID ni, saya cukup marah bila orang hantar kedai ni tadi ada polis COVID. Jangan pergi kedai ni, kesian kedai orang. Ingat tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Habis orang punya bisnes apa benda semua. And then sekarang pula, you sudah tak, because PKP ni dah lama, orang dah boring. Sekarang keluar pula gerakan apa nama, conspiracy theory. Kata ini adalah Yahudi yang benda semua, pening. Dan these things have been going for the past berapa bulan dah, 2-3 bulan. Sebab orang dah boring, dah tak ada benda buat kat rumah. Dah start lah spreading rumors, cerita pasal dia, conspiracy theory. Kalau you muda lagi kan, you punya grup pun mungkin grup kawan-kawan. Kalau kami macam dah tua ni, ada grup taman perumahan, grup surau, grup apa. Pening kalau ada benda macam ni. And then that is why kita nak faham juga word of mouth online prevalence. Sekarang word of mouth semua online. Dulu word of mouth memang mulut betul. Kan? Orang kata macam zaman dulu ada mesyuarat tingkap kan, geng-geng akak-akak borak-borak kat belakang, geng-geng pakcik-pakcik lepak kat kedai dekat warung, geng-geng orang kerja lepak kat kedai mamak pagi. Those were the source of word of mouth. Tapi zaman sekarang sebab word of mouth tu dah tak cakap pakai mulut, dah pakai tangan je. WhatsApp, Twitter, banyak benda. Then kita juga would like to understand how consumer adopt innovation over time. Okay, what is reference group? Groups that serve as source of comparison, influence, norms for people, opinion, values and behaviors. Kan, macam, okay, saya nak tanya seorang lah. Nick. Ya, betul, ya. Okay, saya nak tanya, you ada berapa WhatsApp group yang aktif? Yang sentiasa ada message lah tiap-tiap hari. Berapa? 5 kot. Banyak lah. Okay, 5. Saya tak nak tahu grup apa, tapi saya nak tahu dia based on apa. Dia grup kawan-kawan tahun 4 ke, grup student PKS ke, grup apa? Kalau baru-baru ni, yang paling baru sekali grup taman. Grup apa? Oh, grup taman. Ya. Grup Usik ni tahun 4 ni QM. Lepas tu geng Mobile Legend game. Ada juga. You bayangkan in a big group, contohnya dalam QM nya group, QM you ada berapa orang? Ada 100 kan? 98. 98 kan, lebih kurang kan 98. Tapi you sedar tak, in a big group you have a big group. Kemudian you ada small group. Contohnya QM yang suka bersikal, ada 20 orang. QM yang suka travel kan. Geng-geng perempuan QM pula ada pecah, geng lelaki QM, geng perempuan QM. Kan ada banyak pecah. Betul, geng yang suka buat, ada yang daripada 98 tu dia akan buat geng geng-geng menjual. Kan, geng ada banyak geng. Tapi sebenarnya they belong to the same group, tapi dia akan pecah kecil. Macam zaman sekarang, macam sekarang ni saya tengah pening dengan grup
kawan sekolah saya paling aktif, geng sekolah lah. Saya apa nama, ada, they have separate groups, dia geng bola, geng FIFA, geng apa benda semua. Lepas tu ada geng musikal, geng apa semua. Kadang-kadang termasuk kat sini cerita pasal benda-benda tu yang sepatutnya belong to another group kan. So you jadi alamak pening lah. Kan? So those groups itulah yang melibatkan source of comparison. Sebagai contoh, you dapat daripada group QM kan, ada satu benda yang menarik. Contohnya ni, this is a general, ataupun katakan QM ada grup lelaki, ada grup perempuan. You ni pula baik dengan perempuan, budak perempuan ni seorang pula dalam grup perempuan tengah membawa semua, dia forward kat you terus forward pula kat geng lelaki. You nampak tak? Itulah dengan zaman sekarang lah. That is reference group. Okay, sekarang kita nak faham apa the credibility dan influence of reference group, apa yang dia ada yang boleh influence you. Okay, so credibility, in understanding credibility, you have to understand what is source credibility. Sumber yang menyebabkan percaya pada dia. Sebab kadang-kadang dalam grup, contohnya nanti kalau you dah, some of you ada grup sekolah kan, nanti you tengoklah another 5 years ke 10 years, dalam grup you have ada orang kerja PTD, ada orang jadi doktor pakar, ada orang jadi pensyarah, ada orang jadi itu. So you sudah tak, you akan, okay, kalau nak tahu pasal kesihatan, dia tu tanya, dok, aku ni ada rasa sengal-sengal kat siku, kau rasa sakit apa? Kan? Lepas tu dia punya expertise, dia punya trustworthiness, dia punya believability. Satu juga contoh lah, macam lepas ni you grad, you beli kereta lah, katakan you beli Vios lah, you beli Vios. Dia kata, aku ni baru beli kereta Vios, aku tak tahu macam nak maintain. You masuk group geng-geng Vios, Malaysia Vios Owner Club, MVOC apa benda kan. You masuk sama ada FB punya group or WhatsApp group. So kenapa you masuk dalam group tu? Sebab you tahu semua ini ialah pakai kereta Vios. So di maknanya dia orang ni ada expert. Kemudian ada antara dia orang ni pula ialah bengkel. Dia kata, bengkel ni maknanya dia dah biasa. So trustworthiness, you percaya sebab dia memang tiap-tiap hari repair Vios. Kemudian believability, you percaya dia. Sebab itulah dalam reference group, you really need source credibility. Kalau tak, you tak masuk. Kan? Contohnya you masuk, you nak masuk, you beli Vios. Lepas tu you nak modify Vios apa nama, TRD lah, Toyota Racing Development punya. Tapi you masuk group budak-budak baru beli Vios. So tak ada orang yang expert. So tak ada trustworthiness, tak ada believability. So maknanya there is no source credibility, you keluar daripada grup tu. You keluar daripada grup tu. Okey. Lepas tu sumber ni, you ada different types of sources. Satu is formal sources. Second is informal sources. You ada normative influence, you have comparative influence. Okay, for example, what is a formal source? A person or medium providing consumption-related information and hired and paid by organisation. Maknanya, you tanya, contohnya Toyota kan, you ada benda rosak pasal Toyota you tak pergi tanya dekat apa nama grup Toyota owner. Tapi you pergi terus buka FB Toyota, tanya soalan kat Toyota. So that is a formal source. Dia kata, daripada tanya orang, lebih baik tanya Toyota. Contohnya you beli kereta rare kan, kereta Alfa Romeo kan tahun 96 kan. Macam mana kau nak tanya? You tanyalah terus Alfa Romeo. Malaysia tak ada Alfa Romeo, you tanya Alfa Romeo daripada Itali. Terus tanya. So you rosak ni, lampu ni asyik menyala, alarm apa semua, you tanya. So that is formal source. Maknanya you tanya pada orang yang orang tu akan provide consumption related information. Orang tu ialah hired and paid by organisation. Maknanya dia ialah pekerja kepada organisasi tu. That is formal source. Informal source ialah a person whom the message receiver knows personally, such as a parent, friend, who gives product information or advice. Contohnya nak beli kereta kan, tanya orang tua, bah, nak beli kereta, nak beli Vios ni, okey tak? Lepas tu abah kata, kawan abah banyak, ada 2-3 orang pakai Vios tapi asyik rosak. That is informal source. You tanya kawan you ke, you tanya parents you ke, ataupun you tanya
you tanya, contohnya you masuk dalam kelab tadi, kelab tu ada, oh abang ni memang otai vios you tanya dia. That is informal source. Okay, normative influence ni, you belajar dan you adopt group norms, value and behavior. Contohnya, you masuk dalam group ni kan, saya cakap terus terang lah, saya memang minat kereta. Saya zaman saya umur macam you, lebih-lebih lagi waktu saya kat universiti, saya memang minat kereta. Waktu saya belajar dekat US, saya memang minat Honda. Dan kadang-kadang saya duduk jauh daripada universiti. Saya duduk around 45 minutes from the university. Dulu lah mula-mula, last dah nak grad, saya duduk dekat dia dengan universiti boleh jalan kaki. Tapi dulu ada sekali lah saya duduk jauh dari universiti, around 30 minutes to 45 minutes to the university. So on the way nak pergi universiti, saya mesti kadang-kadang saya pergi bengkel Honda. Lepas tu tak jadilah pergi kelas, duduk bengkel Honda satu hari. Saya learn lah saya memang minat kereta lah. So balik Malaysia, saya antara orang yang pertama terlibat set up ada satu group geng kereta yang antara terbesar di Malaysia. That was in 99. Saya punya members number ialah berapa nombor awal kat tu? Saya rasa saya punya nombor 130. Saya antara geng-geng yang menubuh kelab kereta lah dekat Malaysia during that time. Jadi you sedar tak, geng-geng yang kereta ni dia akan pakai tu dia kata normatif. You learn about dia punya norm dia. Okey, geng-geng ni dia akan, you tahu hari Sabtu akan lepak kat kedai man. Oh, ramai. Lepas tu geng ni ada baju korporat. You ikut pakai baju korporat. Lepas tu geng ni ada stiker. Pakai stiker kat kereta. Kan? Itu ya normative influence. Maknanya you akan learn, you adopt norma dia, values dengan behavior this group. Normally this normative influence comes from groups yang people naturally belong, such as family, peers. Kadang-kadang some of you nanti tengok you akan buat family day kan, akan pakai baju keluarga Amirul kan, dia ada cara kan. And some people are very proud of that group. Kan, lebih-lebih lagi kereta lah, you akan nampak belakang ada stiker geng Otai, geng Sagaburu, geng apa, bangga kan. Yelah, sebab because you belong to that group. Kan? Dia orang tak panggil you nak belong to that group. Okay, comparative influence pula ialah bila you compare diri you dengan orang lain yang you respect ataupun you admire. Macam, ya Allah, aku ni nak jadi macam Abel Liu, banyak bantu orang tapi bisnes hebat. So you compare diri you dengan dia. Kemudian bila you tengok, okay, aku ni kurang pemurah, so aku lebihkan jadi pemurah. Ataupun Abel Liu ada janggut, aku pun nak simpan janggut. So maknanya you adopt, okay, dalam comparative influence, you nampak dia, you adore dia, lepas tu you kata, you compare diri dengan dia, apa aku tak cukup, aku nak sama dengan dia. You sama ada you adopt ataupun you imitate dia punya behavior. Kan? Itu benda yang macam hari tu saya rasa I did mention kan, contohnya some of you want to become a lecturer, you want to become a teacher kan after you graduated. First day at work, you akan imitate lecturer you akan imitate cikgu you yang you suka. Betul, best lah cikgu ni. So kalau aku suka, mesti budak suka. So you sebelum you buat you punya nama, sebelum you buat you punya you bertapak kan, you buat you punya style you sendiri, you akan ikut style orang yang you suka. Kan? Up until ada orang bila dia suka seseorang tu, walaupun contohnya dia suka orang tu dalam kebajikan, dia suka orang tu dalam buat kerja, dia akan imitate sampai tahap ke cara orang tu berpakaian, cara orang tu cakap, walaupun tidak ada kena-mengena. Contohnya macam lain lah, macam bola kan, you minat orang tu, you
you beli jersey apa semua. Okey, tapi katakan ada orang tu minatlah prof ni memang hebat lah, prof ni ekonomi. Oh, saya nak jadi ekonomis nanti bila saya grad nanti saya nak kerja kan. Lepas tu you pula tiba-tiba tak ada kena, you ikut cara dia cakap, cara dia pakai baju, cara dia jalan, cara intonasi dia cakap kan. Okay, that is how big of an influence this reference group ada terhadap diri you. Okay, ini soalan tak payah lah. Okay. Reference group apa nama influence. One is membership group. Yang ni lah, you masuk satuan apa yang you kena bayar. Macam tadi kan, club kereta, club apa kan. That is a membership group sebab you have to subscribe. Another one is symbolic group. A group to which an individual is unlikely to belong but whose values and behavior that person adopts. Contohnya macam group, you tak belong to that group tapi you suka value group tu. Contohnya salah satu sebab kenapa you tak belong to that group, contoh ni grup-grup apa nama pakar ekonomi. Kata, aku student lagi tapi mana boleh aku masuk dalam grup ni. Tapi you akan tengok, okay, cara dia buat research macam mana. You ambil value tu, tapi you tak belong to that group secara formally. So that is a symbolic group. Contohnya you kata, oh, geng-geng masjid ni dekat taman aku ni baik lah. Tapi itulah aku ni nak join geng masjid ni aku tak ada masa. Tapi you akan tengok, oh, apa amalan ni macam you kata okay ni you akan adopt pada diri. Oh, orang geng-geng ni suka menderma, geng-geng ni suka cakap baik-baik, geng-geng ni suka berpesan terhadap benda kebaikan. Kalau jumpa macam mana, sihat ke tak, kan, dia akan suka berpesan, dia suka tegur orang kan. Tapi you tak belong to that group, so that is called a symbolic group. Lepas tu tadi membership group, symbolic groups. Lepas tu ada pula consumption related reference group. Okay, contohnya macam satu ialah friends lah. Ya, ada kawan you, kau hari tu beli laptop apa? Asus. Okey lah. So you tanya, macam mana Asus? Okey ke tak? So maknanya you akan tanya kepada kawan-kawan you kan, kawan-kawan you. Yang kedua ialah fellow shoppers, orang yang memang pernah membeli barang tu. You tanya lah. You nampak, contohnya you ada niat nak beli Vios tadi. You nampak you tengah pergi katakan dekat Akasia, kedai Akasia, nampak ada abang tu parking Vios cantik. Lepas tu you pergi tanya, bang, Vios ni okey tak bang? Consumption okey tak? You tanya orang yang dah membeli kan, fellow shoppers. Lepas tu you masuk ke virtual communities macam tadi lah. You masuk dalam grup WhatsApp. Contohnya saya baru nak start basikal lah kan. You pergi lah cari grup FB geng basikal beginner. Geng basikal USIM, you cari WhatsApp group, you cari Telegram group. So those are virtual communities. Okay, lepas tu you ada apa nama advocacy group. Group yang memperjuangkan benda tu. Dalam group ni, advocacy group ni pun ada dua group. Satu ialah contohnya macam satu macam yang group yang address ataupun nak correct specific consumer abuse. Contohnya group yang kata save the environment ataupun group recycle. Group beli barang Malaysia. Itu ialah group yang nak correct a specific consumer abuse. Maknanya macam tu lah. Group yang jom jimat elektrik.
Jangan membazir, grup recycle, grup apa nama, sayangi sungai. Kan? That is advocacy yang nak memperbetulkan consumer abuse. Dan satu lagi ialah grup yang broad group, contohnya macam PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dia isu dia tak spesifik, dia banyak, dia memperjuangkan pengguna Islam. So kadang-kadang dalam tu ada isu along, ada isu skim cepat kaya, ada isu penipuan beli rumah, ada banyak isu. Yang tu ialah dia punya isu dalam tu broad. Lepas tu dia operate over a extended period of time. Maknanya dia sentiasa ada. Kan? Sebab kadang-kadang orang yang specific related consumer abuse ni kadang-kadang contohnya macam itu kan, grup yang anti Linus kan, bahan sisa apa benda tu kan, Linus dia tu, lepas tu dia cerita dia naik, lepas tu senyap-senyap, lepas tu tiba-tiba bila isu ni naik balik naik, kan. Itulah beza. Advocacy group ada dua, satu yang sentiasa ada, dia memperjuangkan benda yang broad, lepas tu satu lagi ialah spesifik, dia nak correct apa nama specific consumer abuse, satu area je dia fokus. So advocacy group ada dua. Conformity, tahu tak apa maksud conformity? Kita ni main cakap kan, macam mana conform. Conformity ni maknanya kita ikut orang. Conform, bukan confirm. Conform tu pasti, conform tu kita ikut orang, conform. We conform to the norm. Kita ikut. Okey, macam mana kita nak dalam grup kita kena ada kesamaan, betul tak? Kalau tak, kita taklah belong to one group. Katakan ini ialah grup apa nama Proton X50. Takkanlah tiba-tiba ada orang pakai apa nama Saga BLM nak masuk. Kan? So dia tak conform to the norm. Semua orang pakai X50, dia seorang pakai Saga BLM pula kan. Ataupun tiba-tiba dia orang pakai apa nama motor Chris pula kan. Unless dia kata I'm planning. Saya ni dalam masa tu saya plan nak beli kereta, tapi nak beli X50 tapi bukan sekarang, mungkin lagi setahun. Saya nak join grup ni, nak tengok macam mana. Okay. Saya pun pernah buat macam tu. Ingat nak beli kereta macam ni, lepas tu bila dah masuk grup, lepas tu tak jadi. Lepas tu saya keluar daripada grup. Bila kita dah masuk grup, baru kita tahu, kereta ni susah nak jaga, benda semua. Okay? Alright. So, bagaimana to influence its member, a reference group, ini dalam isu conformity, dia kena inform members that the brand or product exists. Ini contohnya, ini dalam consumer behavior lah, dalam pembelian barang. Kan, dalam grup, dia kena beritahu member dia, brand or product exist. Kita ada geng-geng PS kan? Sekarang geng-geng iPhone kan, kata PS5 keluar. Dia beritahu lah benda tu wujud. Okay, then provide opportunity to compare, thinking with attitudes and behavior of the group. Kemudian you influence individual untuk adopt behavior tu. Benda ni bagus, apa, jomlah kita beli kan. Lepas tu legitimize the members' decision to use the same. Dia kata, apa maksud legitimize the members' decision to use the same product? Bagus yang kau beli. Tahniah. That is a good move. That was the right move. Maknanya you condone dia kan. You bagi dia assurance. Orang tu dah beli. Bagus kan, kau dah beli yang mana? Kau beli yang full spec. So you legitimize the members' decision to use the same product as other members. Okay. Apakah karakteristik orang yang mengikut orang ni? Orang yang conformist. They feel that if someone is behaving in a certain way in a group, that is the right way to behave. Okay. Ni group X50. Semua orang pakai X50, that is the right way to behave lah. Kalau kau pakai tiba-tiba X70 rasa pelik. Kan? So you rasa semua orang pakai benda ni, maknanya benda tu lah yang baik. Ini yang masalah ni, conformist. Ini adalah masalah bila berlakunya macam contohnya ajaran sesat. Bila semua orang berzikir sambil diri goyang-goyang, terbang benda semua, dah semua orang yang baru masuk dia kata, inilah cara yang betul. Kan? Lepas tu orang tu ada doa macam cara lah, baca kata, semua orang ni cakap Arab. Arab mesti bahasa Quran ni. Semua betul. Sebab tu dia kata karakteristik of conformist itu yang berbahaya juga sebenarnya. Tapi dalam consumption, dalam consumer behavior, dalam pembelian barang tak ada masalah.
kan. Tak ada masalah, cuma dalam kehidupan lah, konformis ni kadang-kadang bahaya kan. Sebab saya banyak, kadang-kadang kita because of PKP kita banyak tengok TV kan, kita banyak tengok TV yang yesterday ke 2 days ago kan. Kita tengok, sebab kita dalam komuniti orang Islam, kita selalu tengok ajaran sesat orang Islam. Cuba if you have time, you search lah ajaran sesat Kristian kan. Kristian pun ada ajaran sesat dia kan. Kata wah, lepas tu ajaran sesat Buddha, ajaran sesat apa semua. Sebab tu saya tengok 2 days ago kan, ajaran sesat agama-agama lain di Malaysia kan. Kalau macam ajaran sesat, dia jarang membawa kepada bunuh diri apa semua. Tapi kalau macam dekat US apa semua, selalu dia bunuh diri ramai. You tengok ada tragedi banyak di luar negara. Okay, that is one. The second one is they prefer wearing stylish clothing and they pay attention to what others are wearing. Ini pun sama. Anak saya yang sulung semalam cakap dengan wife saya, Mami, nak beli rantai. Cakap, rantai apa? Sekarang tengah trend lah Mami, orang pakai rantai baby girl. Pasal apa benda, ada anak saya kata ada 4 ke 5. Ada yang tulis baby girl, ada yang apa benda semua. Lepas tu wife saya kata, kenapa? Anak saya kata, trend lah sekarang, trend. So semua orang pakai. Macam anak saya yang nombor 2, dia memang hantu Adidas. Dia semua, dia macam itulah, belong to group macam orang Adidas lah. Semua nak Adidas. Daripada hoodie ke, jaket ke, kasut ke, tracksuit ke, apa bag ke, semua nak Adidas. So they prefer wearing stylish clothing. Bila kata, sekarang Adidas ada baru lah, orang tu beli, nak juga beli. So itu yang kedua. Yang ketiga, they try to fit during social gatherings so as not to be out of place. Ini antara benda yang saya sendiri tak suka, walaupun saya belong to banyak group. Kadang-kadang group kereta, bila ada gathering ni, saya rasa lama tak sedap lah nak duduk. Tapi orang yang conformis ni, dia rasa dia belong to that group. Ada aja, okay, gathering. Gathering kita pergi Teluk Cempedak, zoom, terus ikut. Padahal dia tak kenal pun orang tu. Tapi sebab they share the same kepercayaan kan. Contohnya ini ialah grup Izora kan. Okey, kita pergi Teluk Batik, kita pergi PCB kan. Kita ramai konvoi. Padahal dia tak kenal orang tu daripada Perak, some of them from Pening, you pula daripada Pontian kan. Tapi okey, kita yang geng-geng selatan kita jumpa dekat RNR Ekro. Geng-geng utara kita jumpa dekat RNR Juru. Geng ni kita jumpa dekat Taman Loh. Nanti kita ramai-ramai baru kita terus pergi ke sana kan. Okay. The fourth one, they are guided by others' behavior if they feel unsure how to behave in a situation. Katakan dia nak buat benda ni, aku tak sure. Tengok orang lain. Ada orang buat. Ada orang buat, dia buat. Itu nombor 4. Nombor 5, they often behave in a manner they feel others want them to behave. Itu dia kata, aku nak buat macam ni tapi aku rasa orang lain semua buat macam ni, so aku kena ikut. Okay, number 6, they change their mannerism and approaches if they feel that someone that they are interacting with disapprove of them. Macam dia pakai baju, contohnya nak gathering ke dalam crowd ya, pakai baju, lepas tu dia tengok orang semua pandang lain macam, bila dia kata aku kena tukar lah, atau cara dia cakap semua pandang, aku kena tukar. Itu conformist, dia nak ikut the majority. Okay, and then they often pick up slang expressions from others and start using them. Yang ni best. You pergi tengok social experiment dalam FB, ada banyak tunjuk, dalam YouTube. Saya tak ingat ada dekat Malaysia dengan Singapura dia buat. Bila dia buat dalam taksi ke apa kan, and dia tanya, orang tu try cakap bahasa Inggeris. Lepas tu orang yang naik taksi tu cakap English dengan slang. Kan? Ataupun dia ambil orang daripada airport. Terus orang taksi tu ke orang Grab tu cakap dalam bahasa Inggeris, orang tu jawab baru balik duduk US lama ke? Tak adalah, saya pergi travel 5 hari je. Kan? Slang or expression from others, start using them. Cakap English slang habis, padahal tak pernah duduk sana, tak pernah belajar sana, pergi melawat aja ataupun pergi tempat lain tapi berhenti transit kapal terbang 3 jam kat situ, dah habis dah. Semua slang semua ikut. Kan?
kan that is a conformist, and they always pay a close attention to others' reaction to their behavior. Dia akan tengok macam mana orang pandang dia. Bila dia rasa tak orang pandang lain macam, dia akan adjust, ikut the majority. So these are the characteristics of conformists. Okay, nampak? Antara elan yang digunakan dalam reference group, friend get friend, promotion, ialah you kenal kawan you yang share macam sekarang you ada masalah, line phone you teruk, kan? Line phone you teruk, sekarang you contohnya you pakai brand X lah, lepas tu you tukar kepada TuneTalk, you puas hati, lepas tu you tahu, okay, you ada kawan you juga yang pakai line sama dengan you, ada masalah sekarang, so you carilah kawannya yang share the same masalah you, dan you dah ada solution dia. Sekarang aku pakai TuneTalk, sekarang okey. Sebab tu dia kata friend get friend, ni promotion. Kan? That is a reference group. Kan yang tadi saya kata, reference groups yang pertama, yang paling kuat sekali ialah family, kawan-kawan. Yang ni yang tadi, nak stand out from the crowd. Kadang-kadang, ingat tak, the opposite of conformist ialah orang yang nak stand out from the crowd. Semua orang pakai merah, dia kata, apa tak best merah, aku nak pakai pink supaya aku stand up from the crowd. All of us, semua kita mesti ada kawan seorang macam tu, kan? Kita ada kawan yang jalan tu lurus, dia nak ikut jalan jauh sebab dia nak jadi satu benda yang pelik. Ataupun semua orang pakai baju ni, dia nak pakai baju pink fluorescent walaupun dia lelaki sebab dia nak orang tengok dia. This type of people yang people would like to stand out from the crowd. Okay. Reference group punya influence. Satu ialah dia ada group power. Okey, saya ambil satu contoh aja. Kelebihan group. Contohnya, siapa saya nak ambil contoh. Katakan Amirul, Nick, Khairul, Balkis, Syazwina, Liana ni ialah ada warung kopi. So 6 orang ni semua ada warung kopi. Area sama ada dekat-dekat atau jauh-jauh. Kan? Lepas tu harga katakan Syazwina punya pembekal kopi. All of you katakan guna kopi yang sama, kopi 434 kan, katakan semua pakai kopi 434. Pembekal Syazwina naikkan harga kopi 434. So Syazwina pergilah kilang 434. Kenapa nak naikkan ni saya dah lama pakai you, dah 10 tahun pakai you. Lepas tu kilang tu kata, okeylah saya bagi turun. Dia naikkan RM1 sekilo tu, dia dapat, you kata okeylah kita bagi, sebab you dah minta kita bagilah turun 1 sen daripada RM1 tu. Kan? You pun happy. Nick pula pun sama juga, you ada kedai kopi tu. You kata, Nick pula kan dia pergi jumpa tu, dia kata, soal tak saya akan report pada ni semua. So kilang tu takut, kilang kata, tak apa ni, dengan you saya bagi daripada RM1 tu, saya naikkan 80 sen je lah, saya bagi 20 sen. Yang macam Syazwina tadi, orang tu naikkan 99 sen. Tapi, the power of group ni, bayangkan Syazwina ni, ni semua buat satu group. You sedar tak you boleh negotiate? Macam you beli, katakan Syazwina beli 50 kilo je sebulan. Nick beli 100 kilo. Amirul beli setengah tan. Kan? Tapi kalau you kumpul semua, okey, kami ni persatuan gula. Persatuan kedai kopi. Kami nak minta you jangan naikkan harga. You naikkan RM1, kami tak nak naik RM1. Kalau tak, kami pergi ke brand X. You sedar tak? Bila you dalam group, you ada group power. Tapi kalau individu, macam itulah isu kita. Contohnya pembekal, sebab tu kita tengok ada usahawan ni lebih kuat bila dia berkumpulan. Kalau dia secara individu dia tak kuat. Sama juga dengan pengguna. Dalam isu ni, kita dalam consumer behavior, isu pengguna. Kan bila pengguna kuat, tapi di Malaysia, ini cakap terus terang, based on experience, kita ni banyak sembang. Kita bising sini. Okey, contohnya ni tak puas hati, ada satu produk kan, tak puas hati as pengguna, bising dalam FB.
Syazrina bising dalam FB seorang, Roslan bising dalam FB. Tapi kalau you all ni semua berkumpul suara, satu suara penghuni yang kuat, kan contohnya katakan syarikat fast food ni kan, yang jual ayam ni kan, dia jual apa nama, hot, spicy dengan original. Spicy dengan original. Tiba-tiba dia nak buat satu lagi perasa, dedak. Dia kata okey, kita nak buat dedak, perasa dedak ayam. Kita kata dedak ayam ni banyak apa nama permintaan kat US. So orang Malaysia mesti suka. So untuk 6 bulan ni kita akan stopkan spicy. Kita hanya jual original dengan perasa dedak ayam. Lepas tu Nick pun masuk dalam lebih, apalah company ni jual dedak ayam ke sedap pun apa semua. Ini pun komplain. Tetapi kalau you group, kami ialah geng penyokong ayam goreng. Kami tak nak you tukar, gantikan spicy dengan dedak. Kuat kan? Okay. Itu satu, group power. Nak terangkan group power punya lama. Second, product expertise. Sedar tak? Kadang-kadang bila kita dalam group yang share the same thing lah. Macam contohnya, geng-geng suka pakai iPhone, geng-geng suka pakai basikal. Sometimes because you share the same passion, you dah jadi product expert. Walaupun you tak kerja pun dengan kilang basikal tu, tapi dah tahu. Kan? Sebab tu dia dah ada dalam grup ni, dia dah ada product expertise dalam tu. Ya? Kemudian ada apa nama, product conspicuousness, kan? Itu pun ada, kan? Macam mana you boleh expert dalam tu, you boleh tahu kelebihan, you boleh tahu kekurangan. Dah macam you kerja dengan company tu lah. Kan? Padahal you lah pengguna. So that is a part of reference group influence. Macam ni. Ini saya mahir ni. Sudu pun dia mahir. Ni orang yang bercuti kat pulau, geng-geng bag mahir, geng-geng pakai apa nama jewelry daripada Tiffany & Co, pakai Bentley ni, jam apa saya tak nampak logo, Rolex. Okey. Banyak juga chapter ni. Okay, to understand the persuasiveness power of spokesperson. Ini yang bahaya. Bila you dilantik jadi spokesperson, you tersalah cakap orang tak beli. You tengok banyak case study yang berlaku dekat US apabila orang tersalah cakap. Ataupun orang tercakap. Okey, contohnya pernah berlaku di US. Contohnya, siapa suka dengar radio tiap-tiap hari? Boleh beritahu saya. Siapa? Okey, contohnya saya nak tanya antara semua ni, orang tua macam saya ni suka dengar Sina. Ada yang dengar Sina tak pagi-pagi? Ada. Why saya dengar Era, why saya selalu cakap, abang ni macam orang tua. Memang abang tua pun sebab tu abang dengar Sina. You sedar tak Sina ada apa? Jeb, Rahim dengan Angah. Kan? Yang 3 orang. You sedar tak bila kadang-kadang dia borak, kadang-kadang macam Jeb cakap, macam tu lah minum kopi Starbucks. Rahim akan tegur, itu nama brand. Sedar tak bila you jadi selebriti, you kena amat berhati-hati untuk cakap nama brand. Sebab kadang-kadang you tercakap, contohnya katakan saya ni selebriti, kan? Tiba-tiba saya kata, sedap, 100 plus ni memang sedap. Tapi saya sebenarnya, katakan saya represent Coke. Coke bayar saya, Coke kata, okey, saya bayar RM100,000 setahun untuk promote produk Coke. Tiba-tiba saya tak sengaja kan, saya tengah buat kerja, sebab saya selebriti, ada orang datang, kebetulan saya ada 100 plus kat tangan kan. Saya ada plus kat tangan, saya tak cakap pun benda ni sedap. Saya asyik setiap 2 minit saya minum, saya letak. Lepas tu saya punya peminat datang ambil gambar. Saya 100 plus tak bayar saya. Kok bayar saya. Kok akan marah. Sebab tu saya kata sama juga saya tengok kalau perbualan you tengok apa nama pagi di Sina kan. Kalau ni tersalah cakap dia kata tu kau sebut brand lah tu, kau sebut nama brand. Sebab tu dia tak boleh. Sebab satu contoh macam dekat US dulu. US kalau you tengok ada basketball, ada American football, lepas tu apa lagi dia orang suka main baseball kan. Ada pernah jadi zaman saya duduk kat sana, selepas American football, apa nama,
apa nama American football, Super Bowl. Last kali finally lah Super Bowl kan. Super Bowl, lepas tu ada yang banyak skor tu kan. Lepas tu pemberita akan datang ada, okay, what are you going to do after this? Lepas tu orang ni kata, I'm going to Disneyland. You tahu tak, permintaan orang nak pergi ke Disneyland, Zoom turun naik. Dia secara tak sengaja sebab dia happy sangat. Dia kata nak apa? Dia nak bawa family dia semua pergi Disneyland lepas ni. Lepas tu, tapi nasib baik, besoknya Disneyland sign kontrak dia berapa juta US dollar kan. Maksudnya dia kata sebab orang tu cakap apa nama ni akan naik. Sebab tu lah, sebab saya selalu ajar student, saya ada banyak, saya ada negeri-negeri yang panggil saya, yayasan kan, untuk bantu student tentang sponsorship. Sponsorship yang paling susah ialah sponsorship you nak panggil orang tu datang dekat dia punya apa nama event lah. Contohnya siapa pemain bola yang glamour? Saya ni tak suka bola sebenarnya. Dekat Malaysia. Siapa? Yang you suka lah. Nick suka siapa? Saya suka siapa ni? Brandon Gunn. Sebab pemain bola ni dia punya isu dia lah, you sebagai main dalam team. Lepas tu you pun ialah individu. You bayangkanlah, you ada sponsor individu, you ada sponsor team, betul? Betul. Katakan team you Nike sponsor, tapi you apa nama Adidas sponsor. You sedar tak kalau kadang-kadang game, kita nampak tengah-tengah game, bukan dekat Malaysia, kat luar negeri, tengah-tengah game you nampak tak macam mana kamera tu boleh detect boot player tu, dia punya logo hilang. Dia orang boleh blur ke logo tengah game live pun dia boleh ni sebab team tu sponsor by Niha tapi boot dia individu. Tapi sebab siapa yang sponsor dia akan delete kan. Kalau you percaya ke tak percaya, you pergi tengok contohnya you tengok dekat Astro, you tengok MTV ke, you tengok ada beberapa channel dekat US dekat dalam Astro yang ada live ke, ada orang tanya orang kan, lepas tu you nampak tak dia tengah interview orang, brand kat sini blur. Lepas tu kadang-kadang you boleh tengok juga apa nama cerita apa benda semua dekat US. Yang saya sedar sekarang banyak cerita siri baru dekat US, kalau bawa kereta, logo kita tu hilang. Semua logo kita tu dihitamkan. Sebab dia tahu, sebab that is free advertisement. Contohnya orang tu semua pakai MERS kan. Tapi cerita tu cerita pasal bawa kereta, cerita macam-macam lah. Lepas tu MERS, lepas tu you letak logo MERS. Lepas tu tiba-tiba MERS tak bayar, tak sponsor you. Nak buat apa? You promote MERS. Betul tak? Sebab tu kalau you tengok kat US banyak, kalau orang tengah interview, baju dia punya brand dia nampak blur. Lepas tu sekarang banyak Siri dekat US, orang bawa kereta, memang dia bukan blur kan tau, logo tu terus hitam. Dia orang hitam kan. Sebab tu dia kata jadi selebritis ni bahaya. Sebab dekat Malaysia ni pun celebrity endorsement sekarang dah banyak yang kena sue. Kan? Banyak kena sue kan. Sebab dia tercakap ni, dia tercakap tu. So you kena jaga sebab orang bayar mahal dekat you. Ya? Okey. Akan tetapi, saya suka. Ingat tak tadi bila saya kata source credibility? Kan? You sedar tak? Tapi kadang-kadang dia ada kaitan dengan selebriti dan ada tak kaitan dengan selebriti. Sebagai contoh, kalau kita katakan siapa nama tu, Siti Nurhaliza. Majoriti orang suka lah kan. There is no real controversy about Siti Nurhaliza. Kan? So Siti Nurhaliza tiba-tiba dia endorse Chokodub kan? Walaupun dia tak ada kena-mena, dia tak masak buat Chokodub, dia tak apa benda semua, you rasa orang beli kan? Ataupun Siti Nurhaliza dia tak adalah, dia tak belajar jadi medical doctor, tiba dia endorse saya suka makan, saya suka minum vitamin C Barokah. Kan? Walaupun dia bukan doktor, tapi sebab orang percaya dia Siti Nurhaliza, orang akan beli, betul? Tapi ada juga yang macam contohnya nak jual kereta kan, contohnya Proton nak jual kereta, lepas tu yang jadi endorse dia, celebrity endorsement dia ialah Hamilton yang F1 tu kan. Kan macam tu. Orang kata dia maknanya spokesperson dia, celebrities dia ada kena-mengena dengan industri tu kan.
So sebab itulah kalau selebriti you tak ada kontroversi, selebriti you okey, memang orang suka, dia boleh jual apa saja. Tapi kadang-kadang orang akan ambil selebriti yang memang expert. Contoh nak jual 100 plus. Jual 100 plus, takkanlah nak panggil Aflin Shauki kan, ke apa semua. So orang akan panggil macam okay, 100 plus, mungkin orang akan panggil sportsman. Chong Wei. Chong Wei ke apa semua. Macam Aflin Shauki, dia buat apa nama, seluar apa nama? Pelikat pants kan, pelikat pants. Kan, mungkin kalau Aflin Shauki, kalau dia boleh jadi spokesperson untuk Harley Davidson ke Malaysia kan, nampak badan sedap naik motor ke. So tu dia kata ada certain type of products yang dia kena panggil orang yang expert dalam tu. Contohlah, takkanlah saya rasa 100 plus nak panggil saya ke jadi duta dia dengan perut orang jadi gemuk ni kan, tak ada kan. So dia kata 100 plus mesti atlet. Kan? So banyak benda juga lah, macam contohnya jual laptop untuk gaming ke, mesti dipanggil apa nama, orang yang main Mobile Legend yang power kat Malaysia ke siapa kan. Okay. So how to convey company credibility? Okay, you nak cari klien, you nak cari pelanggan baru, macam mana nak cakap your company is credible? You boleh percayalah my company. Kan? Satu, it is based on your past performance. Selalu akan tunjuk, contohnya macam sekarang lah, online. Orang akan tengok apa? Review. Betul tak? Contohnya dalam Shopee ke Lazada, orang akan tengok review. Kan? Lepas tu good reputation. Company ni tak pernah ada kontroversi ke, pasal halal ke apa semua, tak ada. Product quality. Orang akan tengok. Orang akan tengok service you. Sometimes, sedar tak? Ada kedai makan tu tak sedap, tapi akak tu peramah. Orang akan datang. Kan? Lepas tu, ada juga orang suka image and attractiveness of spokesperson. Saya ambil satu contoh je lah. Pernah pergi tak Abid Liu punya mat? Pernah. Pergi kan? Okay, you pergi time hari pelancaran dia ke, you pergi hari biasa-biasa? Selepas kan? Tapi you sedar tak? Hari pelancaran ramai orang suka pergi. Sebab nak apa? Nak jumpa Abid Liu. Kan? Contohnya macam dulu yang siapa nama tu, siapa tu yang ada mat tu? Allah, siapa nama? Seorang lagi tu, yang pelakon lelaki tu. Rosham kan? Rosham No. Kan? Orang Rosham No dia selalu ada dekat kedai dia kan? Dekat mat dia kan? Kan? So orang suka datang, aku nak tengok Rosham No. Aku nak tengok ni hal. Kemudian reputation of retailers that carry offering. Contohnya kan, saya ada produk saya only available dekat Aeon. So orang kata, produk dia jual kat Aeon aja. Saya ambil satu contoh lah. Dulu kalau you sedar, dulu kan ada hotel kan depan tu, apa nama? Hotel yang sekarang dah terbiar tu. Dekat Bank Islam. Yang besar tu rasa. Yang besar tu kan. Dia dah terbiar, dah pecah-pecah tu kan. Di sini tak, dulu ada kedai makan kat situ namanya Toyib. Sekarang dah tak ada. Dekat tu lah Bank Islam kan, belok tu yang sekarang ada nasi ayam apa? Nasi ayam apa tu? Putrajaya. Pak Tam. Pak Tam kan. Dulu ada Toyib tu. Toyib kalau you nak tahu, dia ada kilang. Kilang dia dekat Nilai 3. Dia buat banyak produk OEM. Produk kesihatan, apa semua, macam produk macam, yalah, banyak produk kesihatan dia buat. So, dia pun ada buat yang satu nama, ya Allah, apa nama benda tu? Yang perempuan kalau nak kulit cantik tu, dia makan apa selalu? Collagen. Kan? Collagen. So dia ada buat satu benda collagen. Ya Allah, apa nama brand dia, subhanallah. Kalau kita lihat apa nama, kebanyakan usahawan kosmetik ke, usahawan produk kecantikan, produk kesihatan kat Malaysia, dia suka pakai apa? Agent, stokis kan? Tapi this company, you tahu apa dia kata? Produk aku hanya ada dekat farmasi saja. You sedar tak, bila you pergi beli barang kecantikan, bila ada kat farmasi je, apa pandangan pengguna? Pengguna kata, oi, ni selamat.
company ni mesti ada lab. Mesti dia ada Betul. R&D. Ini bukan produk apa timbang kati kan. Beli-beli dekat Thailand dalam tu betul masuk balik kan. Sebab tu saya kata dalam ni nak tunjuk company credibility, you kena juga tunjuk reputation of retailers that carry offering. Sedar tak kadang-kadang kita dengar iklan kat dalam radio dia kata only available at selected Aeon, only available at selected 7E. Nampak tak? So boleh kata, oh barang ni hanya ada kat sini. So boleh percayalah. Dan juga media where they advertise. Macam you iklan. Kalau you iklan dekat suap khabar cikai ke, ataupun you iklan dekat entah, tak pernah dengar nama suap khabar. Kami selalu masuk iklan. Iklan apa? Harian pintu. Tak pernah dengar pun. Alah, harian pintu ni hanya available dekat desa, dekat Akasia aje. So kata, apa ni barang ni, produk kecantikan jual tu. Ataupun you jual, contohnya you jual barang teknikal lah. Contohnya you jual laptop lah. You jual laptop tapi dalam majalah Pak and Ma. Saya kata, majalah Pak and Ma selalu orang jual barang-barang baby. Kan? Ini jual laptop. You iklan laptop dalam majalah Pak and Ma. Contohnya you jual barang baby dekat dalam Dewan Ekonomi. Kata, so tak kena kan? So inilah cara-cara macam mana nak tunjukkan kepada bakal pelanggan yang your company is credible. Okay, advertising is very important. Saya minta sangatlah, you all ni apa tu? QM multimedia Yeah. Saya dah ajar batch multimedia ni lama tau. Daripada lama sangat. Senior-senior you ramai kenal saya. Tapi saya nak sangat you all ni kalau buat design, buatlah design yang hidup. Sebab there are a lot of designers out there. There are a lot of orang yang buat print, buat design out there. Tapi susah nak cari yang design dia tu livable. You tengok macam, wah hidup. Selalu saya selalu panggil lah, ini design macam tak hidup langsung. Design macam zaman Greco-Roman. Kan? Macam you belajar petak kan. So sekarang some of you, majority of you kan pandai buat design. So you buatlah design yang nampak livable. Kan? Tak nampak macam keras kotak je kan. Sebab sometimes kan your seniors design ramai orang melanggan dia not because of the design tapi because of printing dia murah. Orang kata tak apalah design teruk pun tapi printing murah betul dengan design dia. So you kena ni. So advertising is very important. And nowadays advertising through internet. Kan? Through internet kan, through different social media platform. You nak jual barang daripada IG ke, nak jual barang daripada Twitter ke, nak jual daripada FB ke, tu dia punya advertising punya design kena power. Saya cakap terus, saya tak belajar design dan saya punya design buruk betul. Saya kadang-kadang nak buat apa iklan saya pakai Canva kan. Wife saya kata, ya Allah, macam ulat gonggok kan lukis. Saya memang tak ada skill. So that is why the industry needs you, needs all of you. Kan belajar design. So design is not about technical, banyak creativity. Kan kalau you boleh faham macam mana nak buat tapi bila you tak kreatif, hasilnya tetap macam itulah. Okay. Ingat tak ada endorser dekat Malaysia? Kita jarang ada endorser, kita selalu ada spokesperson. Kita ada jurucakap, kita jarang ada endorser. Dekat overseas ada endorser. Endorser ni macam contohnya selalu iklan. Contohnya saya ambil contoh lah, okey. Memang tak ada kena-mengena pun dekat Malaysia tapi katakanlah macam ni. Contohnya macam kat US nak jual kereta Ford ke, Ford punya truck ke apa semua kan. Dia punya style dia lah, dia akan ambil orang yang macam rugged, orang cowboy yang betul-betul yang glamour dalam arena pengkoboyan dia kan. Dia kata, okay, my name is this, I endorse this, I endorse Ford. So betul, dia ni boleh endorse benda ni. Dekat Malaysia jarang. Contohnya macam katakan saya ni
Saya ni sportsman kan. Saya kata, katakan saya ni pelumba basikal. Katakan Azizul Hasni Awang kan. Tapi saya tak kenal pun jenama basikal. Atau cuba macam Chong Wei lah. Chong Wei selalu dia jadi spokesperson macam ni, dia jadi orang dalam iklan kan. Tapi endorser ni macam ni. Saya ni Chong Wei. Saya endorse 100 plus. Dekat US banyak macam tu. Dan endorsement ni bukan saja dalam produk, tapi dalam politik. Contohnya di US. My name is Senator ni. I endorse Donald Trump. Endorser macam ni, saya verify dia ni bagus. Itu beza. Kat Malaysia banyak spokesperson. Dia jarang ada endorser. So endorser contohnya endorser ni kena sama dengan demographic of the target audience. Contohnya macam dekat Malaysia ni ada katakan Mia Sarah kan. Mia Sarah nak jual tudung. Saya Mia Sarah, saya suka tudung ini. Saya endorse tudung ini. Kan? So dia kena lah. Dia kata dia nak target budak remaja. Macam tu. Ni selebriti dia ada banyak. Yang tadi kan, dia boleh bagi testimoni. Saya dah guna benda ni, bagus benda ni. Contohnya kan, saya dah guna dah minyak lutut ni. Bagus lutut saya. Contohnya macam sportsman kan. Saya selalu sakit belakang. Saya makan Panadol Active Fast. Jadi testimoni. Endorsement macam tadi. Benda ni bagus. Lepas tu aktor tu yang macam selebriti, dia berlakon dalam iklan tu. Contoh dalam iklan tu ada dia di celebrity actors, celebrity spokesperson. Dia selalu dia pergi merata-rata cerita pasal produk ni. Yang ni selalu berlaku di Malaysia. So in Malaysia selalunya ada, paling common is celebrity actors. Kita banyak lihat kan, banyak selebriti kita berlakon dalam iklan produk. Lepas tu kita ada selebriti yang bagi testimoni. Kita ada juga spokesperson, tapi kita jarang lah. Ada tapi jarang ada celebrity endorsement. Nampak dia? Ni selebriti kita. Ni siapa nama ni? Saya tak nampak ni siapa? Rita Daini. Oh iya ke? Saya tak nampak. Yang ni, serius mata saya teruk. Kenapa kecil mata ni? Nora Denis. Okey. Yang ni siapa ni? Dua orang ke? Siti. Wah. Oh, Siti Vivo. Yang ni saya kenal. Yang ni saya kenal. Yang ni saya kenal. Ini Nilofa. Ini siapa nama dia? Azamuddin. Zul Arifin. Ni siapa? Ni Izzuddin. Okey. Top 10 celebrities commercial and endorsement. Betul. Ya. Kalau macam naik tu, kalau naik Mike Jordan tu, itu celebrity endorsement. endorsement lah. Itu endorsement. Dekat US memang banyak endorsement. Tapi itulah dekat bila you dengan selebriti susah sebab team you sponsor by orang lain, you sponsor by orang lain. Itu yang banyak dekat Malaysia pun banyak macam tu. Kan? Tak ada iklan ni. Banyak muka surat hilang . Okay. What is slice of life commercial? Yang ni best. Yang ini sejak daripada tahun 2000 Malaysia selalu buat iklan slice of life commercial. Nak tahu apa benda? Saya sebagai ibu yang sibuk menggunakan Dettol. Nampak kan anak-anak tengah lari, dia tunjuk hari-hari punya tipikal keadaan. Mak kat rumah basuh baju, anak lari ke sana lari ke sini. That is slice of life. Slice of life dia tunjukkan everyday people. So maknanya dia macam dia nampak macam okay, real lah. Dia tak ada macam kita reenact benda . Okay, kita tunjuk slice of life commercial.
Boleh dengar? Boleh dengar tak? Tak. Sekejap ya. Saya kena share dulu ni sebenarnya. Okey, boleh dengar? Bolehkah serbuk cuci beg plastik biasa anda mencuci pakaian kotor ini seputih ini atau sekotor ini begini bersih? Susah agaknya. Trojan baru dengan bahan penyeri biru boleh. Trojan baru? Trojan baru dengan bahan penyeri biru dapat membuat cucian anda bertambah bersih, bertambah putih. Betul ke? Cuba lihat ni. Ini yang saya cuci. Ini dengan Trojan baru. Nyatalah Trojan baru lebih handal. Harum baunya. Trojan baru dengan bahan penyeri biru membuat cucian bertambah bersih, bertambah putih. Itu slice of life, dia tunjuk kehidupan seharian. Masa di sekolah, mencabar sentiasa. Ibu jangan bimbang, bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Cabaran tak akan menjadi halangan. Pastikan mereka bertenaga. Bekalkan Milo. Mengandungi Active Go, gabungan protomok, vitamin dan mineral bagi tenaga untuk melangkah jauh. What makes getting together so wonderful? Is it young ones learning to cherish their elders? Is it how brothers will always be brothers? And to a mother, her child will always be a child? Or is it making friends a part of your family? Celebrate togetherness with the double prosperity meal. 2 beef or chicken patties smothered in richly aromatic black pepper sauce. Only at McDonald's. Okey, credibility juga tadi. Ada juga salesperson credibility. Dia kelakar kadang-kadang dia pergi lebih-lebih kereta yang brand cap-cap ayam ni kan. Dia pergi tengok kedai tu, kereta tengok salesperson dia baju tak butang. Lepas tu selekeh. Credibility salesperson pun main peranan yang penting. Vendor pun penting. Medium credibility, contohnya you gunakan medium periklanan punya credibility pun penting. Itu ialah credibility credibility yang penting. Salesperson, vendor dengan medium credibility. Kadang-kadang produk tu bagus, tapi okey saya nak beli kat kedai ni, tengok Allah yang tukang jual tak senonoh. Ambil contoh je satu benda. You pergi kedai makan. Orang viral kata kedai makan ni sedap. You masuk-masuk tengok tukang masak dia pakai seluar pendek. Lepas tu pakai selipar Jepun. Kan? Budak perempuan yang nak ambil order tu rambut warna purple kan, lepas tu ada subang kat bibir. Alamak, orang viral kata sedap, nak pergi tak sedap hati. So ni antara contoh dia lah. Okay, and then kita nak understand the dynamic of opinion leadership dengan word of mouth. Okay, apa itu opinion leader? Orang dia boleh influence orang. Dia sama ada 2 atau 3 orang yang represent a commercial seller gain directly from providing advice information. Okay, orang ni yang you selalu refer untuk dapatkan maklumat. Okay, maknanya orang yang dia pegang maklumat tentang produk tu, opinion leader, yang you selalu tanya dia. Kan, you ada masalah tentang produk tu, you tak faham produk tu, you akan tanya dia. Sebagai contoh, dia selalu ada macam mana? Apa dekat Malaysia ni? Okey, dia ada kelebihan untuk influence orang lain, kan? Walaupun sebab dia ada banyak information, selalunya dia ialah seorang yang expert dalam bidang tu lah. Contohnya nak pergi cari laptop kan, dia ialah orang yang opinion leader dalam bidang tu. Atau contohnya macam ni lah, you nak beli, katakan you nak beli phone. Beli phone. Sekarang banyak produk, macam-macam produk ada. Semalam saya saja 2 hari saya duduk menghadap Alibaba. Lepas tu saya tengok trending
Saya tengok trending produk apa dekat Malaysia, produk apa ni, saya tengok Alibaba punya sourcing, apa benda semua, lama saya duduk. Sekarang produk dah makin lama makin pelik. Kan? Contohnya sekarang, saya ambil satu contoh je. Kuali. Dulu orang beli kuali sebab nak masak. Kan? Dulu orang nak beli kuali mungkin sebab function. Kuali tu boleh masak, boleh goreng dan boleh mengukus. Sekarang orang nak beli kuali sebab color. Sebab apa? Boleh matching dengan kabinet dapur. So ada orang dia kata dia dah tak kisah function, dia tahu apa? Tempat pemegang dia boleh color lain-lain. Lepas tu dia boleh ada kompartmen dalam kuali. Kuali tu tiba belah 4 dalam dia. So saya sekarang orang dah innovate based on produk lama. Sebab orang kata kononnya nak memudahkan hidup orang. Okey. Depan ni you all ada kelas kan? Ingat tadi ada 41 je orang je dah hantar. You all ada 53. Jangan lupa besok saya tak terima. Hari ni last day, you kena hantar hari ni. Okay. You ada opinion leader dengan opinion receiver. Opinion receiver ni orang biasalah. You yang nak cari maklumat. Opinion leader tu orang yang memegang maklumat. Okay, ni karakteristik opinion leader. You boleh baca. Ini macam mana nak measure dia. Okay. Banyak lagi nak habis. Saya nak pergi paling penting sekali ialah yang lepas ni. Tentang social network dengan word of mouth. Social network. Virtual community. For example, virtual community ni macam tadi lah, grup WhatsApp, grup Telegram. Saya nak tanya, siapa kat sini subscribe MKN punya grup Telegram? Right. Kan petang-petang you akan tengok berapa kes, berapa ni. Lepas tu dia akan atas tu dia tulis berita palsu hari ini, apa benda semua. Sebab dia kata you percaya dekat situ je. You tak percaya. Sebab tu saya banyak benda yang kalau pasal COVID ni, saya stick dekat MKN. Kalau saya tak stick MKN, saya pergi WhatsApp kawan saya dekat MKN. Kalau tak, saya pergi WhatsApp kawan saya yang dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Saya tanya, betul tak benda ni? Saya akan double check. Tapi virtual community macam ni lah. Macam apa yang ada dalam social media kan. Virtual community, it only exists in cyberspace. Kadang-kadang dia kelakar tau. Contohnya, macam dulu, macam kita katakan kita nak start kelab basikal kan. Lepas kita dalam FB lah kita start. Cakap lah. Lepas tu okey kita jumpa. Bila jumpa, jiran sebelah rumah. Rupanya kita tak sedar. Bila kita dah jumpa kan, kadang-kadang dalam grup WhatsApp tak apa, grup WhatsApp kita boleh detect sebab nombor phone orang tu kalau kita save keluar kan. Tapi dalam grup contohnya dalam FB orang tak letak nama betul. Dalam Insta ke dalam Twitter kan dia tak letak nama betul. Tapi dia kata lepas tu kawan sekolah aku lama rupanya. So you tak kenal orang tapi dalam tu macam saya cakap dengan wife saya lah pagi tadi dengan anak saya. Saya kata okey. Apabila dalam dunia sekarang ni kita banyak rely on virtual kan, benda-benda virtual. So budak kita sekarang kita dah generasi baru, generasi muda, kita dah latih mereka untuk express their feelings. Tapi express their feelings zaman dulu ni sudah tak kita bila kita ajar pengucapan awam. Dia ada facial expression, ada bodily gesture, kita ada apa semua. Tapi bila zaman sekarang itu how are we going to express physically lah. Tapi bila zaman sekarang depan ni you marah. You sudah tak orang tu tulis nada marah, dia tulis marah tapi muka dia tak marah pun. Dia tulis dia tak marah pun. Itu yang kita risau apabila katakan dia ini orang kata golongan keyboard warriors. Dia boleh bagi semua idea. Lepas tu kita katakan saya ada satu situasi. Ada 20-30 orang yang selalu hentam dasar kerajaan apa semua. Contohnya kita ambil satu dasar keusahawanan lah. Satu kecil je. Saya tak nak ambil the whole dasar, ambil dasar keusahawanan. Lepas tu tiba-tiba kementerian kata
kami nak panggil ini, jom kita pergi ke kementerian, kita bagi idea. This type of people kadang-kadang tak boleh cakap. Sebab dalam dia punya expression of dia punya opinion, dia hanya interaksi dari semua bodily gestures, dia tak ada ni kan. Sebab tu kadang-kadang you nak, ada orang, dia jangan cakap dengan orang, tapi dia pandai menulis, tapi bila dia nak expresskan feelings dia dekat khalayak, dia jadi macam, dia tak marah, tapi nampak macam dia marah. Aku ni, saya tak setuju. Dia akan jadi macam tu. Sebab saya dah nampak banyak benda tu berlaku. Okey, apa WM ni? Word of mouth. Word of mouth ni ada 3 dimensi. Satu tie strength, satu similarity, satu source credibility. Okey, tie strength ni, untuk kita percaya word of mouth ni, contohnya, tiba-tiba ada orang lalu, tepi you. Ni sekarang you dekat Kasia. You dekat fakulti, tiba-tiba tak siapa lalu kat depan you kan, you tak kenal pun. Ini budak fakulti ke pun cakap, kau tahu tak dekat Akasia atas tu ada beruang tadi kat belakang. You nak percaya dia tak? Sebab apa? Sebab you punya degree of intimacy, you tak pernah jumpa orang tu. Ataupun ada seorang you pernah jumpa sepanjang you 4 tahun kat sini, you pernah jumpa dia 2 kali, tu pun tak pernah cakap dengan dia, you pernah nampak dia jauh. Betul. Kau tahu tak atas tadi ada beruang masuk manusia bawah. You kan. So dia kata, so you punya bond tu tak lain lah macam, tiba-tiba kawan you satu kelas, sama tutorial, memang satu hari berapa jam you duduk dengan dia. Kebetulan pula dia tu housemate you kata, ni tadi aku nampak beruang masuk. So, you kata, you percaya word of mouth dia sebab tie strength. You selalu jumpa dia, you duduk satu rumah dengan dia. Itu satu punya dimension. Second dimension is similarity. You dengan dia hampir sama. Contohnya macam ada budak kecil cakap bang kat depan tu, you kata. Tapi kalau orang yang sama macam you, satu kelas dengan you, sama similarity, kan, cakap macam tu, you percaya. Ataupun macam contoh ini yang sebab budak-budak muda, budak-budak kecil, budak-budak muda, orang remaja tak nak dengar cakap orang tua. Contoh, jangan buat macam ni. Lepas tu, dia tu tahu. Dia duduk zaman dulu, bukan ada pun benda ni. So, bila dia ada gap, kan, tak similar macam orang tua cakap dengan budak. Alah, jealous lah, tak boleh buat. Dulu zaman ni tak dapat. Tak ada similarity. Yang ketiga ialah source credibility. Orang cakap, contohnya kat, tiba nampak, ada orang isap dadah kat tepi tu. Bro, dekat Akasia tadi ada beruang. Dia kata, ini apa salah Mama isap dadah kat tepi jalan ni cakap dengan aku kan. So tak ada source credibility. Tiba-tiba atau you jumpa dekan, you kata, jangan pergi ke atas tu sebab tadi saya nampak ada beruang. You, boleh percaya dekan cakap. Kan? Ataupun tiba-tiba, contohnya macam kawan ni cakap, yang you tak pernah jumpa apa benda semua, ataupun jangan jumpa, dia kata, kau tahu tak ada pop quiz lepas ni. Dia budak ni dah lah bukan kelas aku. Apa dia cakap ada quiz pula, lepas ni ada pop quiz. Dia tahu ke aku kelas apa. Ataupun lecturer dia kata, ada quiz lepas ni, pop quiz saya nak buat besok. Percayalah sebab dia memang lecturer kelas you. So that is the importance of ni lah. Tie strength, satu, you punya connection orang tu. Lagi you tak kenal dia, lagi susah lagi nak percaya word of mouth dia. Kedua, similarity, persamaan. Kalau lagi sama you dengan orang tu, lagi senang you nak percaya. Yang ketiga ialah source credibility. Yang ni brand community. Yang ni macam orang yang semua share, suka Adidas, dia akan bersama-sama lah. Orang yang suka Apple, orang yang geng-geng Proton, geng-geng PM. So, online community formed by consumer who share attachment to a brand. Ni viral advertising biasa. Sekarang ni tengok apa lebih-lebih lagi. Saya nak tanya, antara you ni ada tak kepakaran buat viral video? Macam buat macam kokom tu. Ada? Sebab some of you design, some of you can mungkin pakar dalam print design. Some of you maybe dalam video design. Ada tak? Sebab sekarang orang lebih suka beli yang bercakap. Kan? Up until kalau you tengok betul-betul, sekarang kan orang suka buat macam style Thailand dengan Vietnam. Dia akan buat short video, dia akan cerita pasal
10 tahun lepas tolong orang susah, sekarang jadi apa? You nampak tak? Kan dia hantar message, padahal dia nak jual barang tapi dia tak jual barang. You ambil satu contoh, percaya tak percaya cakap saya, you tengok dalam YouTube, you pernah tengok tak orang yang buat langsir dekat nilai 3 tu, MK punya langsir. Tahu kan? Dekat ada kedai langsir kat nilai Tahu. kan Tahu. MK. Tapi sedar tak sekarang MK pun buat macam tu. Dia buat dalam YouTube kisah macam jangan kita kena bantu orang susah, kena bantu. Dia tak cerita pasal nak jual barang dia. Logo company dia. Dia tunjuk bos dia baik, bantu ni. Contohnya cleaner, staff dia datang, nampak cleaner tu tumpah air, maki-maki. Dia kata jangan macam ni benda semua. Dia tak cerita pun, belilah langsir dia apa semua. Tapi situasi tu ada dekat dalam office dia. Cina ke? Cina. Oh, tahu. Kan ada, you nampak kan? Dulu kan selalu Vietnam dengan Thailand kan selalu buat video macam tu. Sebab tu ini dikatakan kalau you pun belajar marketing, dia kata apa dalam online punya marketing, dia kata benda ni ialah soft sell. Dia bukan macam okey belilah langsir aku mana. Dia soft sell. Dia tak cerita pun pasal produk dia. Dia tak cerita, tapi orang nampak belakang tu logo, tu company dia. Tu bos dia baik, benda semua. Nampak tak? Orang kata, company ni banyak advocate untuk berbuat baik lah. Bagus juga. So orang akan beli. So you all ni kena develop lah. Kalau you pandai buat video macam ni kan, for fun ke apa semua, you try dulu buat for fun. Kita jangan buat terus untuk cari duit. You cari duit tu yang kita punya idea tu limited. Orang suka tak ni? You buat ikut daripada hati you. Ikhlas. You buat, you try. Letak dalam YouTube. Try dulu dalam YouTube. Try. Tengok orang suka, lepas tu kata, okay saya boleh buat juga viral video untuk your company. Berapa you charge? Barulah start macam tu. Okay. Hujung, kita nak understand how consumer adopt innovation over time. Ni ada graf dia. Okay, adopters punya kategori. Orang yang innovator ni, apa maksud innovator? Maknanya barang tu baru, dia terus beli. Orang ni susah nak dapat. Macam selalunya orang innovator ni lah yang akan jadi kita punya repeat customer. Tapi innovators ni lah you kena jaga sebab first time you buat barang, dia beli, dia tak suka, dia terus tak suka. Tapi kalau you dapat capture this 10%, kan, dengan early adopters ni, dia akan jadi you punya loyal customer. So you akan tengok, okay, bila you buat produk baru, orang yang beli dengan you, okay, 10% orang yang you start akan beli. Ini selalunya orang yang rapat dengan you lah. Lepas tu ada early adopters, lepas tu early majority. Lepas tu you punya barang tu dah nak sampai peak tu kan, baru adalah barang you punya baru nak turun kan, barulah ada late majority. Ni orang laggard, orang yang dah lambat kan. Contohnya macam ni lah. Okay, apa benda yang viral last year dah tak viral tahun ni? Boleh bagi saya satu contoh? Macam last year tu, tahun ni adalah, tapi tak adalah macam tahun lepas. Fidget spinner. Apa? Spinner. Spinner tu dah lama tapi okey lah spinner. Kan? Spinner tu dah spinner ni sekarang dah sampai sini dah tahap. Tiba-tiba ada orang beli, aku nak beli spinner ni barang-baru lah, apa benda semua. Orang kata, apa? Dah 2 tahun, 3 tahun lepas orang beli spinner. Ni orang laggards. So, bila you nak introduce barang, you boleh tahu. Yang ini you nak capture supaya yang ini akan jadi innovators, early adopters, dia akan jadi you punya loyal customers. Okay? Okay. Okay, lepas tu saya ada contoh macam ni Oh, dia ada page tak ada. Okay. Okay, saya bagi contoh dah nak habis sikit. Saya bagi contoh laggards ni, macam mana kita nak target laggards ni? Laggards takkan kita nak buang. Kan barang kita dah nak habis tiba-tiba ada orang pula beli kan, ramai laggards ni. Laggards ni apa nama, kita kena apa nama, mudahkan dia. Kita jangan kata okey dia beli, kita kata oh lah barang lama je ni apa, tak apa, kita
dia baru, orang ni macam orang kata lah, dah 5 tahun duduk dalam gua, tiba-tiba terkeluar kan, weh nampak benda ni baru. Tak, so you kena, dia baru nak jadi adopter tapi dia ialah late sangat kan. So you jangan kutuk dia, you bagi dia, memudahkan dia untuk mencuba. Sebab these laggards kan, you kena ingat, you ialah company. You tak akan keluarkan satu produk, you akan keluarkan produk baru. Kan? Laggards ni, you jaga elok, mungkin dia akan jadi innovators atau early adopters untuk produk baru you. Sebab tu kadang-kadang orang tengok, alah, apa aku nak kisah kan. Laggards ni 15% ni, tak payah fikirlah. No, laggards ni can become your innovators and early adopters. So itu cara dia. Jangan kutuk dia, facilitate dia, bantu dia, mudahkan dia. Lepas tu ada orang, okay, tak nak ambil risiko. Orang yang risk aversion, contohnya macam ni, dia reluctant to take risk. Contohnya, they always read and follow the manufacturer's warning about removing the product text and backplace using a product exactly. Contohnya, tengok kadang-kadang ada orang tengok vitamin kan. Vitamin tu dia kata makan sehari sekali. Ada orang hentam 3 kali sehari. Kan? Ataupun dia kata jangan, contohnya pinggan tu kan, tak boleh masuk microwave. Dia masuk juga microwave. Tapi orang yang risk aversion ni, tak boleh masuk microwave. Tak boleh masuk microwave. Dia akan baca semua. Makan sehari sekali. Basuh dengan menggunakan air panas. Baju kan, ada label. You pernah tengok tak label baju you macam mana nak basuh? Tak kan? Kita basuh je kan? Tidak boleh dengan air panas. Tidak boleh. You hantar ke dobi, air panas kan? Ini orang yang risk averse. Tak nak berisiko lah. Kadang tiba-tiba luntur pula baju. Kadang ni sakit. Orang yang risk aversion ni, dia tak nak beli barang yang dia tak pernah try. Lepas tu kalau produk ni ada jenis yang DIY, orang ni dia tak suka DIY. Dia nak beli benda yang dah siap. Contohnya meja kan, dia tak suka meja yang tak siap tu kan. Meja dekat Giant tu kan, you pasang-pasang balik, dia tak nak. Dia sanggup beli yang dah siap, benda yang sama, yang dah siap, dia sanggup bayar lebih. Dan jenis orang yang risk aversion ni juga, kalau orang kata, jom kau nak masak burger cuba burger ni kau letak minyak sapi. Tak nak lah try, tak sedap kot, nanti buang ke. Dia tak nak try benda baru. Ni orang yang risk adverse. Okay, last kali. Dah habis? Dah habis. Okay. So, ada apa-apa soalan? Okay, yang penting hari ni hantar assignment. Besok saya tak terima assignment. Sebab habis ni sekejap, saya minum sekejap, lepas tu saya dah start tanda assignment you. Sekejap lagi saya akan buka satu-satu, saya akan save ni nama ni, benda semua saya akan baca satu-satu. So, please hantar hari ini. Yang tak hantar hari ni, you akan tahu you punya dah dinilai sebab dalam goals tu saya dah bagi markah nanti. So siapa yang tak ada markah tu tak hantarlah hari ni. So siapa yang dah hantar ini, saya akan start tanda dia punya assignment dan saya bagi markah terus dalam goals. Yang grupnya dah dapat markah kan? Saya bagi dekat yang group leader tu je lah. Group leader je. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa. Bila kuis kita, saya rasa kuis kita bulan ni kan? Ke bulan depan? You check kuis you bila. Saya pun dah nak start dah buat Disember. Saya dah nak start dah buat you punya test yang replace your final exam kan. Sebab dah dapat surat dah, dia orang suruh buat ni bila nak kena review soalan-soalan tu. So don't worry. Okay? So any questions? Jangan lupa hantar assignment hari ni. And jangan lupa juga saya go through balik semula for your group assignment untuk task 2 dengan task 3. Ni saya nak ingatkan balik. Tadi ramai yang tak masuk dia. Yang tak masuk tadi. Okey, nanti untuk hantar task 2 dengan task 3
apa nama tulis KQB1 task 2 group 1. Nanti saya akan bagi grup. KQB1 task 3 group 1. Okey, contoh. Bukan contoh, ini saya nak bacakan siapa group 1. Grup 1 ialah Khairul Rahim bin Abdullah. Ingat nanti tulis grup 1. Nur Hafizah binti Muhammad Syafawi, grup 2. Muhammad Nasrullah bin Abdul Karim, grup 5. Nur Aifah Safirah, grup 3. Nur Adihah Nazri, grup 4. Aisyah Nur Aliyah Azhar, grup 6. Aina Nadiah binti Muhammad Kamal, grup 7. Nur Ana As-Saif binti Muhammad, grup 8. Abdul Rahman bin Roslan, grup 9. Muhammad Amirul Firdaus bin Samsudin, grup 10. Muhammad Fauzan bin Abdul Malik, grup 11. Ingat, so selepas ni you punya file tu save kan nama tu. KQB1 task 2 grup 2. You save tu. Sebab sekarang kita dah tak buat lagi file pengajaran, kita dah tak buat yang kertas ni. Kita dah buat yang apa nama, kita akan bagi dalam CD kepada fakulti. So, macam yang you punya task 1 itu, saya kena save balik assignment you semua, task 1, group 1 ni So, untuk yang second dengan third task ni, buat macam tu, save you punya file macam tu. Okay? So, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Okay, so if we have no more question, if you have no more question, so saya rasa kita berhenti hari ini dengan tasbih kifarah dan solatul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.